Okey, soalan akaun pengeluaran. Soalan untuk kali ini ialah dia melibatkan tiga jenis kerja dan proses, iaitu bahan langsung, kos buruh dan juga kos overhead. Pertamanya, bila dapat soalan ni kita baca maklumat awal ni, kadang-kadang dia bagi imam duga ataupun maklumat seperti macam soalan ni. Kemudian kita baca pelarasan ataupun maklumat tambahan dan kita kenal pasti butiran yang mengalami pelarasan. Okey, kita tandalah berapa roman-roman yang berkaitan. Kemudian kita buat format akaun pengeluaran. Okey, kita buat draft kat sini lah. Okey, so kita baca soalan ni butir-butir berikut daripada buku-buku SMT Factory, sebuah kilang pengeluaran produk perkakasan bengkel pada 30 Jun 2018. Inventory bahan langsung. Okay, kita kena hati-hati yang nilai RM ringgit Malaysia tu kadang kita tak perasan. Okay, nilai 00 ni maksudnya tanda ribu lah. Setiap amount ni kena tambahkan dengan ribu. Okay, contoh inventory bahan langsung 22 jadilah 22,000. Okay, 18,000. Okay, yang 1 Julai ni untuk awal, yang 30 Jun ni untuk akhir. Okay, 30 Jun ni untuk akhir kerja dan proses. Okay, ada bahan langsung, kos buruh, kos overhead. Okay, seterusnya ada awal, ada akhir. Inventory barang siap. Okay, kita perasan ada benda yang tak perlu dimasukkan. Inventory barang siap ni adalah akaun perdagangan. Inventory alat tulis ada awal, ada akhir. Nanti kita akan buat pelarasan. Pulangan keluar, pulangan belian. Okay, pulangan belian, belanja langsung. Okay, gaji pentadbir kilang, gaji pengurus kilang. Pentadbir kilang adalah gaji pentadbir kilang ialah kos overhead. Gaji pengurus pemasaran dia bukan kos overhead. Okey, belanja am. Okey, kita akan rujuk, nanti ada syarat dia, jualan barang siap. Okey, ini adalah akaun perdagangan. So tak perlu masuk. Sewa bangunan kita cek, insurans kilang, kadar bayaran, upah buruh langsung. Ini adalah kos buruh langsung. Angkutan belian, belian bahan langsung, belian alat tulis. Okey, loji dan mesin, susut nilai, kenderaan kedai dan susut nilai, kumpulan terkumpul kenderaan kedai. Kalau sebut kedai ni tak perlu dimasukkan. Okey, so kita baca maklumat tambahan, lepas tu kita tanda dekat mana butiran yang mengalami kesan dia. Kenderaan dia susut nilai 20% setahun atas kos. Okey, dia akan buat ada kesannya dekat kenderaan ataupun susut nilai kenderaan. Okey, tapi kita yang ni tak perlu masuk sebab dia sebut kenderaan kedai kan. Okey, kenderaan kedai tu tak perlu dimasukkan dalam akaun pengeluaran. So ni tak perlu lah, maksudnya tak perlu dibuat pelarasan. Loji dan mesin disusut nilai 20% setahun atas nilai buku ataupun kita panggil kaedah baki berkurangan. Okey, so nilai kos nanti tolak dengan susut nilai terkumpul dulu. Okey, kita tanda dekat loji dan mesin 2 roman. Okey, seterusnya ialah 3 roman kadar bayaran dan belanja am, hendaklah dibahagi antara kilang dan juga pejabat. Okey, kadar bayaran, belanja am. Okey, kita tanda dulu kadar bayaran. Kita cari kadar bayaran. Hati-hatilah. Okey, kalau ada boleh jauh sangat ni, kamu kena tu sikit lah. Okey, kena kalau boleh gariskan. Okey, takut kita tersalah ambil amount. Okey, kita letak kat sini 3 roman dan juga belanja am. Okey, kadar bayaran juga belanja am. Okey, belanja am. Okey, 3 roman. Okey, seterusnya insurans dibayar setahun. Okey, kita tanda dekat insurans. Okey, insurans 4 roman. Okey, 4 roman. Seterusnya sewa belum terperoleh. Okey, sewa belum terperoleh. Keluasan bangunan digunakan sebagai pejabat. Okey, kita tanda dulu sewa belum terperoleh, iaitu sewa bangunan. Okey, sewa bangunan. Okey, yang ke-5, peruntukan alat tulis untuk kilang sebanyak 25%. Okey, kita tanda dekat belian pun tak apa. Okey, dekat belian alat tulis ni, okey, awak tanda sebagai 6 roman. Selanjutnya ialah
unit jualan dan pengeluaran berjumlah 100,000 set ni. Ni untuk titik pulang modal. Okey, nanti kita buat soalan yang lain lah. Okey, kita soalan kali ni kita lebih pada akaun pengeluaran. Okey, bila dah baca maklumat tambahan, anda dikendaki menyediakan akaun pengeluaran bagi tambah akhir 30 Jun. Okey, cara dia bila kita nak buat akaun pengeluaran pakai journal. Kemudian memang dipakai journal sebab dia dah ada laju dia, so kita pakai 2 laju saja. Kemudian kita buat draft, okay, format dia, okay, apa yang perlu ada dalam akaun pengeluaran. Okay. Okey, so format yang perlu kita kena ingat iaitulah mula-mula sekali ialah kos bahan langsung. Okey, kena buat format dia dulu, nanti senang kita nak isi. Kemudian awak selang selang dalam 15. Okey, bila ada kerja dalam proses ada 3 jenis, so selang dalam banyak sikit lah, 15. Okey, kalau ada satu jenis je buat 10 dah cukup, 10 baris. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. Okey, anggaran 15. Okey, kemudian tulis kos buruh langsung. Okey, kos buruh langsung selang dalam 5 baris sebab kita nak buat kerja proses dia 1 2 3 4 5. Kemudian ialah belanja langsung. Okay, belanja langsung. Okey, so yang dekat sebelah kita kena pakai 2 muka surat. Okey, kita memang tak cukup kat sini, so kita buat dalam muka surat yang selanjutnya, iaitu kita buat bahagian lain ni untuk cost overhead. Okey, biasanya cost overhead ni dia banyak, butiran dia banyak, so kita buat di barisan ataupun muka surat yang lain. Okey, so gariskan. Okey, bila kita dah buat format dia, kemudian kita akan baca maklumat awal ni, kemudian kita isi. Okey, kalau tempat dekat kos bahan langsung, kawan langsung. Okey, kau buruh. Okey, kita baca sekali maklumat, so kita terus rekod. Okey, yang pertama ialah inventory bahan langsung. Okey, kita tahu dia akan berada dekat kos bahan langsung, so dah boleh isi. Okey, inventory bahan langsung. Okey, so yang pertama ialah inventory awal bahan langsung. Okey, kita buat di hujung sekali. Okey, 22. Okey, 22 ni maksudnya kita terus tambah ribu lah, senang. Okey, 22,000. Okey. Okey, seterusnya ialah inventory akhir bahan langsung. Biasa kita akan letak di bawah sekali. Inventory. Okey, tolak akhir bahan langsung. Okey, jumlahnya ialah 18,000, so hati-hatilah. Okay, jumlah ni kita hati-hati tengok amount dia, so rekodkan. Okay, seterusnya ialah kerja dalam proses. Okay, bahan langsung. Okay, kerja dalam proses ni, so kedudukannya kat sini, kerja dalam proses awal. Okay, ambilkan dia punya bahan langsung. Okay, jangan ambil yang untuk khas untuk bahan langsung saja, iaitulah 72,000. Kemudian kerja dalam proses untuk bahan langsung akhir, kita letak kat bawah pada bahan langsung ni, inventory akhir ni, so tulis kerja dalam proses akhir. Okey, masukkan nilai dia 68,000. Okey, seterusnya ialah kos buruh. Okey, kerja dalam proses untuk kos buruh. Okey, untuk kita letak dekat kos buruh langsung ni, so satu untuk upah buruh, kos buruh, okey, ataupun operator, selang satu baris, so kita letak kat sini lah. Okey, tambahkan. Okey, kerja
dalam proses awal. Okey, yang ni rujuk yang kos buruh saja, iaitu 60,000. Okey, 60,000 letak di kolom yang ni. Okey, yang kedua ni, yang kecil ni tak perlu pakai, pakai dua kolom je. Kemudian kerja dan proses akhir. Okey, tolakkan kerja dalam proses akhir. Okey, rujuk yang kos buruh saja, iaitu 52,000. Okey, hati-hatilah. Okey, 52,000 dah siap. Okey, seterusnya adalah cost overhead untuk kerja dan proses. Okey, kita letak dekat bahagian kerja cost overhead ni. Okey, mungkin awak selang dalam 10. Okey, anggaran 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dia sebenarnya lebih tak apa, biar ada ruang. Okey, yang penting matlamatnya mesti ada ruang. Okey, itu je. Okey, so kat sini lah okey, kerja tambahkan. Okey, tambahkan kerja dalam proses. Okey, okey, proses awal. Okey, nilainya ialah 51,000. Okey, kemudian selang satu baris, kerja dalam proses akhir. Okey, so kat situ kena tulis jumlahnya ialah 66,000. Okey, 66,000. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya ialah inventory bahan siap. Yang ni tak perlu rekod sebab kita nak buat akaun pengeluaran saja. Okey, inventory alat tulis. Okey, kalau alat tulis dia ada dekat cost overhead. Okey, alat tulis. Okey, awak tulis alat tulis. Okey, kita buat kurungan sebab dia ada awal ada akhir, so kita kena buat pelarasan dulu. Okey, inventory alat tulis 2 ni maksudnya 2,000. Okey, cari belian alat tulis. Okey, belian alat tulis. Okey, 16,000 kan dekat sini bawah pada belian langsung tu, bahan langsung. Kita tambahkan dengan 16,000. Okey, tolakkan dengan inventory akhir, iaitu 6,000. Okey, kita baca pelarasan sebab tadi kita ada tanda yang dekat ni ada 4 yang ke 6 Roman. Okey, peruntukan alat tulis untuk hilang hanyalah untuk 25%. Okey, 25%. Okey, so yang ni kena ni lah, kena kira 25%. Okey, so 2,000 tambah 16,000. Okey, 2,000 tambah 16,000 tolak 6,000 darab dengan 25%, so 3,000. Okey, so letakkan 3,000, amount dia 3,000. Okey, dah selesai untuk inventory alat tulis. Okey, seterusnya ialah pulangan keluar ataupun pulangan belian. So kita tahu dia adalah kos bahan langsung, tapi kena letak bawah pada belian. So belian belum rekod lagi, kita tulis dulu belian bahan langsung. Okey, belian bahan langsung, amount jangan letak lagi, bahan langsung. Okey, kita tulis pulangan pulangan keluar. Okey, pulangan keluar ataupun pulangan belian. Okey, masukkan pulangan belian iaitulah 6,000. Okey, 6,000. So yang kena hati-hati lah. Okey, amount ni sebab dia jauh sangat. Okey, 6,000 di kolom sini, 6,000. Okey, seterusnya ialah belanja langsung. Okey, belanja langsung ialah dia memang ada tempat khas dia, iaitu belanja langsung. Okey, awak tulis, sepatutnya dia tulis belanja langsung ni biasanya royalty, hak cipta, harga bentuk. So kita tulislah belanja langsung kat sini. Okey, tulis lagi sekali belanja langsung. Okey, so nilainya adalah RM200,000. Okey, oleh kerana dia tak ada kerja dan proses, so awak letak je dekat ujung 200. Okey, 200,000.
Okey, gaji pentadbir kilang adalah cost overhead. Okey. Okey, gaji pentadbir kilang, cost overhead. Kita letak kat sini gaji pentadbir kilang. Okey, gaji pentadbir kilang 46,000. Okey, 46,000. Okey, masukkan 46,000. Okey. So dah selesai gaji. Okey, gaji pemasaran tak perlu rekod sebab dia pemasaran ni lebih kepada barang siap. Okey, dia nak promote. Okey, kerjaan kilang je lah. Okey, belanja am. Okey, belanja am adalah cost overhead. Okey, letak di cost overhead ni, letak belanja am. Okey, letakkan 45,000 dulu. Okey, dalam kurungan. Sebab apa? Sebab ada pelarasan. Okey, belanja am dia kata kita rujuk dekat 3 Roman ni. Belanja am hendaklah dibahagikan antara kilang dengan pejabat 2:1. So kilang 2, okey, pejabat 1. So 2/3. Okey, so 45,000 darabkan dengan 2/3 dapat 30,000. Okey, so 30,000 kena rekod. Okey, belanja am. Okey, selesai belanja am. Okey, jualan barang siap tak ada kaitan. Okey, sewa bangunan. Okey, sewa bangunan. Okey, masukkan sewa bangunan buat dalam kurungan sebab ada pelarasan. Okey, sewa bangunan. Okey, letakkan dia punya nilai 46,000. Okey, 46,000 yang kelima Roman. Okey, yang kelima Roman sewa belum terperoleh. Okey, 6,000. Kalau sewa belum terperoleh kena tolakkan. 30% bangunan digunakan sebagai pejabat. So 30 tinggal lagi 70 untuk kilang. Okey. Okey, sewa belum terperoleh, tolakkan 6,000. Okey. So darabkan dengan 70%. Okey, untuk kilang saja 70%. Okey, so 46,000. Okey, 46,000 tolakkan dengan 6,000. 46,000 tolak 6,000. Okey, darabkan dengan 70%, dapat 28,000. 28,000. Okey, seterusnya ialah selesai sewa bangunan. Okey, insurans kilang. Insurans kilang adalah cost overhead. So, aku tulis insurans kilang. Okey, dalam kurungan sebab ada pelarasan. So, aku tulis RM16,000. Okey, so rujuk dia punya pelarasan ni iaitu yang ke-4 Roman. Insurans dibayar untuk setahun berakhir 30 Disember 2018. Okey, kita tutup 30 Jun. Okey, kita tutup 30 Jun 2018. Tapi insurans tu berakhir sehingga 31 Disember. So kita boleh anggarkan berapa Okey, so kita punya tutup 30 bulan 6, tapi dia punya insurans berakhir hingga 31 bulan 12 tahun yang sama. Okey, so bulan 6, okey, sehingga bulan 12. Bulan 6 tak dikira sebab 30 Jun. So kira Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So 6 bulan. Okey, 6 bulan terlebih. Okey, so 6 bulan ni awak kena tolak lah. Okay, untuk 6 bulan. Okey, 16,000 ni untuk setahun. So awak kena bahagi dengan 12. Okey, darab dengan 6 bulan. Okey, okey, ataupun cara lain 6 bagi 12. Okey, darab 6 bagi 12. Okey, so 16,000 bagi 2 je sebenarnya. 16,000 darab 16,000 bagi 12 darab 6. Okay. So nilai tu ada tu decimal point. So awak tulis je 8,000. Okay, nilai yang genap tu. Okay. Okay, seterusnya ialah insurans dah selesai. Okay, kita buat kadar bayaran. Okay, kadar bayaran masih lagi cost overhead. Okay, kadar bayaran. Okay,
Kalau ada pelarasan kita kena buat dalam kurungan dulu 18,000. Okey, dia punya pelarasannya ialah buat dia dekat ketiga Roman, kadar bayaran. Okey, untuk kilang adalah 2:1. Okey, sama macam belanja am. So darabkan dengan 2/3. Okey, 2/3. Okey, 18,000 darab 2/3. Okey, so nilainya lah 12,000. Okey, selesai untuk kadar bayaran. Okey, upah buruh langsung. Okey, ini adalah kos buruh langsung. Okey, so kita pergi dekat upah buruh ataupun kos buruh langsung. Okey, masukkan. Okey, dekat kos buruh langsung ni apa tulis? Upah buruh langsung. Okey, upah buruh langsung. Okey, 240,000. Okey, 240 tambah lagi 000. Okey. Okey, selesai upah buruh. Okey, seterusnya ialah angkutan belian. Angkutan belian ialah dia kawasan Audi ataupun kos bahan langsung ni, sebab dia melibatkan kilang. Okey, lepas tolak pul dengan belian, dapat nilai belian yang bersih tu, kita kena tambah kat sini. So silang satu baris, aku tulis angkutan belian. Okey, angkutan belian ni memang untuk ni lah, bawah pada belian bahan langsung. Okey, untuk kos pengeluaran. Okey. Okey, seterusnya letakkan amount dia 50,000. Okey, 50,000. Selesai. Okey, belian bahan langsung 218,000. Okey, belian kita dah tulis, masukkan amount saja 218,000,123. Okey, so 30. Okey. Okey, seterusnya belian alat tulis dah selesai. Okey, logi dan mesin. Okey, 2 Roman. Okey, 2 Roman kita cek 2 Roman, logi dan mesin disut nilai 20% setahun atas kos, atas nilai buku. So kaedahnya kena tolak susut nilai lama dulu. Okey, kita tulis 1 juta. Okey, logi dan mesin ni dekat, kita tulis lah. Okey, dekat kos overhead ni kita tulis susut nilai mesin. Okey, susut nilai logi dan mesin. Okey, logi dan mesin. Okey, masukkan kaedah cara kira. Okey, kalau tak muat kita buat kat luar je. Okey, so kat sini okey, muat lah. Okey, logi dan mesin 1,800,000 tolakkan dengan susut nilai yang lama. Okey, susut nilai lama ialah 360,000. 360,000. Okey, darabkan dengan persen yang dia minta ialah 20%. Okey, 20%. Okey, 20%. So 1,800,000. Okey, tolakkan 360,000, darabkan dengan 20%. Okey, 288,000. 288,000. Okey, selesai untuk susun nilai mesin. Okey, kenderaan kedai dengan susun nilai ni tak ada kaitan sebab disebut kedai. So kedai ni dah tak perlu untuk kilang. Okey, untuk pengeluaran ni dah tak perlu rekod lah. Okey, itu saja rekod dia. So kena tutup. Okey, tutup akaun dia senang je lah. Okey, macam biasa kita tutup daripada atas. Okey, kita akan kira satu demi satu. Okey, 72,000 tambah dengan 22,000. Okey, 22 tambah 72, 94. Okey, 94,000. Okey, seterusnya ialah belian bahan langsung tolak dengan belian 2180. Okey, ditolakkan 6,000. 2174 2174,000. Okey, seterusnya tambahkan dengan angkutan masuk. Okey, 2174,000 tambahkan dengan 50,000. Okey, 2224,000. Okey. Okey, 2224 kita letak di kolom yang sebelah. Okey, 2
224,000. Okey, tambahkan dengan kerja yang ibunya inventory tu kan, yang dua inventory tu tambahkan. Okey, tambahkan atas tu 94,000, 23180, 2318000. Okey. Okey, seterusnya jumlahkan inventory akhir. Okey, inventory akhir. Lepas tu letak di kolom yang sebelah. Okey, 18,000 tambah 68,000, 86,000. Okey, 86,000. Okey, jangan lupa kena tolakkan 2318,000. Okey, 2232,000. Okey. Okey, 2232,000. Okey, nama dia adalah kos bahan langsung digunakan. Okey, kalau kita buat akaun tangan, kos barang untuk dijual. Okey. Okey, seterusnya kita selesaikan kerja kos buruh langsung 240,000. Okey, 240,000 tambahkan dengan 60,000. Okey, dapat 300,000. Okey, tolakkan dengan 52,000. Okey, 248,000. Okey, letak dekat sebelah dia lah 248,000. Okey, gariskan. Okey, tempat yang kita buat pengiraan tu kita gariskan. Okey, yang ni tambah. So yang ni tolak. Yang ni kena tolak. Okey. Okey, seterusnya bila dah selesai kos buruh langsung dah ada, kerja kos buruh langsung dah ada, belanja langsung dah ada, so kita kena totalkan saja. Okey, tambah ketiga-tiga ni. Okey, 2232,000, 248,000 tambah 200,000. Okey, tambah ketiga-tiga maklumat ni. Okey, jawapannya ialah 2680. 2680,000. Okey, ini adalah kos prima. Okey, kos prima. Okey, hasil tambah kos ni adalah kos barang langsung, buruh langsung dengan belanja langsung dapat kos prima. So kita bawa kepada kos overhead. Okey, 2680 nanti kita jumlahkan. Okey, so kita kira dulu untuk kos overhead 3,000 tambah 46,000 tambah 30,000 tambah dengan 28,000 tambah dengan 8,000 tambah dengan 12,000 tambah dengan 288,000. Okey, 415,000. Okey, sebaiknya kalau boleh kira dua kali sebab kita takut dia salah. Kita salah. Okey, takut tersalah kira. Okey, takut tersalah kira saja. Okey. Okey, so 415. Okey. Okey, seterusnya kena tambahkan dengan kerja dalam proses awal. Lepas tu kita kena tolakkan kerja dalam proses akhir. So kita letak di kolom yang hujung sekali. So kita boleh carilah jumlah dia berapa. Okey, so jumlah lepas ditambah dengan 51,000. Okey, 466,000. Tolakkan dengan 66,000. Okey, 400,000. Okey, 400,000. Okey, bila dapat jumlah kos overhead, so tambahkan dengan yang 2680. Okey, yang 2680 ni, okey, tambahkan 2680 1 2 3. Okey, so kita dapat 3080. Okey. Okey, 3080 1 2 3 3,80,000. Ni adalah kos pengeluaran. Okey, itu saja untuk kita nak jawab kos pengeluaran. Okey.
Okey, ingat step dia, baca maklumat awal, selesaikan maklumat tambahan. Maksudnya selesai tu awak tanda roman-roman dia dulu, kemudian buat format dia. Bila dah buat format dia, buat draft dia, okey, so kita masukkan satu demi satu dengan bacaan yang pertama tu, daripada awal sampai akhir tu kita baca, masuk, baca dah masuk, baca dah masuk. Mempercepatkan proses perekodan. Okey.